dan seterusnya kita bersama dengan tetamu yang sudah pun berada di studio untuk membincangkan berkaitan dengan perkembangan terkini MYPO dan dalam pada itu memudah cara usahawan mendaftar untuk harta intelek. Ramai yang tidak tahu kepentingan untuk mendaftar harta intelek ini kerana ia juga merupakan salah satu sumber ekonomi baru yang dikatakan akan bawa sesuatu yang luar biasa lah. Kerana kita di Malaysia mungkin tidak tahu tentang trademark ataupun kekuatan menggunakan trademark dan juga pendaftaran melalui MYPO. Jadi kita bersama dengan tetamu saya di studio yang sudah pun bersedia, iaitu Puan Fatimah Rohada Dahlan, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Perbadanan Harta Intelek Malaysia MYPO. Terima kasih kerana bersama kami, Puan. Dan mungkin kita boleh mulakan dengan membicarakan tentang apakah fungsi MYPO sebenarnya. Silakan. Okey. Terima kasih, Terence. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Okey, sebagai permulaan saya nak memperkenalkan Perbadanan Harta Intelek Malaysia dahululah. Perbadanan Harta Intelek Malaysia ataupun yang selalu kita lebih dikenali sebagai MYPO, dia ialah satu agensi di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. MYPO ni berperanan untuk menjaga dan mentadbir harta intelek di Malaysia. Jadi kita membuat pendaftaran komponen-komponen harta intelek seperti cap dagangan, paten, reka bentuk perindustrian, hak cipta, reka bentuk susun atur litar bersepadu dan juga petunjuk geografi. Okay. Jadi semua itu boleh didaftar sebagai harta intelek. Ya. Apakah sebenarnya definisi harta intelek kalau kita nak bagi orang faham? Okey, secara kasarnya definisi harta intelek ni ialah hasil ciptaan minda kita. Apa yang kita fikir dan kita boleh terjemahkan di dalam bentuk penulisan seperti untuk hak cipta. Seperti untuk paten, apa yang kita reka cipta hasil daripada pemikiran kita yang menerbitkan produk-produk seperti telefon bimbit, peralatan elektrik, semua itu adalah harta intelek yang terbit daripada pemikiran seseorang. Jadi ini adalah kerana semakin ramai kita lihat telah cuba menjadi usahawan baru disebabkan oleh keadaan PKPB. Pada tempoh hari apabila kita bertemu bual dengan rakan-rakan kita yang pernah menjadi juruterbang, kini terpaksa untuk bekerja sebagai usahawan, membuka kedai sendiri dan sebagainya. Dan dalam pada itu juga pendaftaran syarikat semakin meningkat. Dan mungkin juga mereka ini menerbitkan harta intelek dalam bentuk cap dagangan tersendiri. Namun sekarang ini kita berada dalam keadaan PKPB. Jadi tidak boleh datang ke kaunter untuk urus niaga mungkin kerana sudah pun bermula bekerja dari rumah. Jadi bagaimana MYPO memudah carakan mereka ini untuk mendaftar harta intelek masing-masing, tidak kira sama ada cap dagangan ke ataupun geographical indication ke ataupun mungkin lebih daripada itu, mungkin reka cipta tersendiri. Silakan. Okay. Sekarang ni kita berada di dalam fasa PKPB. Jadi buat masa inilah sebab sekiranya mungkin dikeluarkan arahan pada esok hari, sekiranya semua perlu bekerja di rumah. Tapi buat pada masa ini kita masih lagi membuka kaunter pada hari ini. Tapi kaunter kita dipendekkan dia punya tempoh perkhidmatan lah daripada pukul 8 sehingga pukul 2 petang sahaja. Dan bagi menjaga keselamatan staf kita dan juga pelanggan-pelanggan kita, kita menghadkan bilangan orang yang boleh berurusan di kaunter. Jadi kita nak jaga penjarakan sosial semua kan. Tetapi secara lebih mudahnya kita menggalakkan pendaftaran secara online. Kita ada IP online di mana pemohon-pemohon kita boleh membuat pendaftaran secara online. Mereka tak perlu datang ke kaunter kita. Jadi mereka boleh membuat pendaftaran tersebut dari rumah sahaja melalui kita punya pendaftaran online. Dan untuk itu apakah yang diperlukan bagi mereka yang ingin buat pendaftaran secara dalam talian? Kita untuk membuat pendaftaran secara talian, kita menasihatkan pelanggan kita untuk melayari laman web kita di www
www.myipo.gov.my. Sebab di sana kita ada menyediakan satu platform lah untuk mereka membuat pendaftaran secara online. Juga disediakan macam mana prosedur-prosedur dan tata cara bagaimana pendaftaran online tersebut boleh dibuat. Mungkin juga kita perlu fahamkan para usahawan baru apakah yang dikatakan dengan sumber ekonomi baru apabila kita merujuk kepada harta intelek ini. Kenapa dikatakan harta intelek ini boleh menjana pendapatan ataupun merupakan sumber ekonomi? Harta intelek ni kita kata sebagai satu sumber ekonomi baharu sebab sebelum ni kita lebih menjurus kepada harta yang kita boleh nampak. Macam rumah, kereta, semua kan. Tetapi sekarang harta intelek ialah harta yang kita tak nampak. Dia dalam bentuk paten semua kan. Dan harta intelek adalah satu komponen yang boleh menjana pendapatan. Sebab sekiranya macam Cik Terence mendaftar harta intelek tersebut Cik Terence diberi hak eksklusif untuk menggunakan harta intelek tersebut, menjual, mengeksploit harta intelek tersebut untuk menjana pendapatan. Dan pada masa yang sama, sekiranya nak dilesenkan pun boleh, nak dijual pun boleh harta intelek ni, dan dia boleh juga di-franchisekan. Jadi dia menjana pendapatan bagi pemunya harta intelek tersebut. Sebab itu ia disebut sebagai sumber pendapatan atau sumber kekayaan baharu sekarang. Sebagai contoh mungkin kalau kita lihat mungkin harta intelek yang agak popular, McDonald's, Golden Arches. Harta intelek itu dipunyai oleh syarikat yang berpangkalan di Amerika Syarikat. Namun untuk mereka di sini ingin membeli franchise McDonald's, harganya bukan sesuatu yang murah. Saya anggarkan, saya difahamkanlah mungkin dalam lingkungan berjuta juga. Dan sebahagian daripada kos untuk membeli franchise baru McDonald's adalah untuk membeli ataupun mendapatkan lesen bagi menggunakan logo Jabba Arches. Menggunakan jenama tersebut. Jadi ini adalah salah satu cara untuk mewujudkan sumber ekonomi dalam harta intelek kita. Jenama-jenama Malaysia yang berdaftar juga mempunyai manfaat yang sama. Namun kita lihat ada sahaja jenama-jenama yang tidak berdaftar. Apakah nasihat puan kepada jenama-jenama ini yang tidak ada trademark, yang seolah-olah tinggal begitu sahaja? Dia kepada usahawan atau peniaga yang mungkin dia bermula daripada kecil-kecilan. Mereka beranggapan bahawa perniagaan dia kecil, tak perlu berdaftar. Tetapi semakin bila perniagaan dia berkembang, dia semakin maju. Jadi akan ada orang di luar sana yang melihat kepada perniagaan tersebut dan merasakan bahawa dia juga boleh menjana keuntungan daripada jenama tersebut. Jadi bila dia tak mendaftar, sebenarnya pengusaha atau usahawan tersebut dia tak boleh ambil tindakan apa-apa. Sekiranya ada orang tiru produk dia ke, menggunakan jenama dia ke untuk membuat produk yang kita takut apa tahu, sebab yang peniru ni dia punya kualiti produk tu tak seelok yang original. Betul. Jadi nanti pengusaha yang original tu akan terbabit sama. Orang akan kata dia punya produk tu dah tak seelok pada masa dia bermula. Padahal itu adalah jenama tiruan. Sekiranya pemunya tersebut membuat pendaftaran harta intelek, dia boleh mengambil tindakan undang-undang sekiranya produk dia atau jenama dia digunakan tanpa kebenaran dia. Yang lebih memudaratkan pengguna mungkin apabila jenama anda adalah jenama yang halal, mendapatkan sijil halal. Dan dalam pada itu, jenama-jenama yang meniru anda tidak mempunyai sijil halal. Namun akan terkesan juga pengguna-pengguna yang mempercayai jenama anda yang mempunyai logo, yang mempunyai persijil halal dan menggunakan jenama yang tidak halal. Yang telah meniru jenama anda. Jadi ini adalah antara kesan-kesan tidak mendaftar sebenarnya harta intelek ini. Dan caranya sungguh mudah. Bukan saja dalam talian, boleh gunakan telefon pintar juga puan. Apakah yang diperlukan sebelum mendaftar? Adakah terdapat yuran ataupun sebarang dokumen yang perlu disertakan? Selalunya seperti pendaftaran cap dagangan ataupun trademark,
Of course kita memerlukan pemohon mengisi borang yang tertentulah, borang tertentu, dan juga kita mengenakan fee. Mengenakan fee, tetapi fee yang dikenakan adalah berpatutan. Jadi dia juga perlu mengepilkan dia punya logo itulah. Logo ataupun jenama tersebut perlu dihantar kepada kita. Sama juga seperti paten, terdapat dokumen-dokumen yang perlu diisilah, seperti borang-borang dan juga of course bayaran fee, dan juga kalau paten dia memerlukan spesifikasi. Paten ni dia lebih rumit sikitlah sebab dia memerlukan penerangan mengenai barangan ataupun produk yang dia nak patenkan tersebut. Jadi memang ada beberapa dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran harta intelek, tetapi semua maklumat tersebut ada di dalam kita punya laman web, di website kita. Selain daripada itu juga rekaan-rekaan baru seperti lagu, fashion dan sebagainya juga boleh didaftarkan. Lagu, filem, karya-karya macam penulisan buku, itu semua digolongkan dalam pendaftaran dalam hak cipta. Jadi hak cipta kita menyediakan satu sistem yang kita namakan voluntary notification ataupun pembaharuan sukarela, pemberitahuan sukarela. Jadi pemohon boleh datang ke pejabat kita dan membuat pemberitahuan sukarela tersebut. Dan juga kalau anda ingin memperluaskan syarikat anda, misal kata anda ingin membuka franchise, salah satu daripada keperluan adalah untuk mendaftar dengan MyPo. Jadi untuk mereka yang ingin memulakan franchise sendiri, mungkin jenama sudah bertapak selama 3 tahun, ingin membuka franchise baru, anda perlu terlebih dahulu mendaftarkan jenama anda dengan MyPo. Jadi sekali lagi Puan, mungkin kita boleh panjangkan laman sesawang untuk mereka kunjungi bagi mendaftar secara dalam talian. Lebih mudah sekarang. Talian laman web kita ialah www.myipo.gov.my. Dan sekali lagi ini adalah laman sesawangnya, laman sesawang yang berdaftar juga. Supaya anda tidak terkeliru, dan juga boleh menghubungi talian harta intelek. Kita juga ada talian harta intelek sekiranya pendengar memerlukan maklumat, juga boleh menelefon kita punya talian harta intelek untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut. Baik, sehubungan dengan itu kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Puan kerana sudi bersama kami. Terima kasih Puan Fatimah kerana sudi bersama untuk menerangkan sedikit tentang harta intelek dan juga memberitahu tentang cara-cara baru untuk mendaftar bagi mendapatkan harta intelek. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kehidupan di negara kita diteruskan seperti biasa.